Astagfirullahaladzim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika min syarri ma sana'tu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam fitness kolbu. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Khair, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan tausiah kita, pengisian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Audio visual okey ke? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Tak boleh komen kan? Saya tak tahu kenapa tiba dia hilang dia punya function tu. Facebook ni kadang dia ubah setting lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Sekejap, saya try komen sekejap. Para jemaah yang dimuliakan. Baru keluar. Allahu Akbar. Saya kena komen baru dia keluar. Semua okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bantu sebarkan dulu pada pagi ini. Insya-Allah pada slot kita pada pagi ini kita nak bincangkan tentang keraguan. Dan ini selalu yang kita bincangkan setiap masa. Cuma dalam konteks keraguan yang kita nak bincangkan ini adalah mengatasinya dengan kita kena menghayati dalam konteks qalbu,
Keraguan itu datang dari qalbu, hati. Hati ini yang boleh menyelesaikan keraguan. Akal ini dia hanya boleh menapis saja. Dia tidak boleh menyelesaikan. Akal ni akan membezakan yang mana yang nampak depan mata. Yang nampak depan mata itu kerja akal yang pada zahir. Akal zahir ni, mata ni. Namun yang ditekankan di sini adalah kefahaman. Kefahaman yang membawa kepada keyakinan. Kefahaman yang membawa kepada keyakinan. Cuaca mendung, itulah. Sini pun cuaca mendung juga ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia Facebook, dia tukar setting lagi. Allah Akbar. Itu lagi dia tukar setting, lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keraguan datang dari qalbu, fi sudurihim. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dia. Bila kata yang mendatangkan keraguan itu ditiupkan dari hati. Jadi maknanya sekarang ni hidup dalam keraguan kerana qalbu itu tidak sempurna keyakinan. Tidak sempurna keyakinan. Tuan-tuan bantu sebarkan lagi insya-Allah sahabat kita. Tak tahu dia dapat notification ke tidak. Semalam saya tengok dia punya setting dia dah berubah. Dia nak jadi lain sekali macam yang pernah hilang satu ketika dulu tu. Ni wallahu alam. Tahulah cerita Mark Zuckerberg ni, kita pun tak faham sangat. Tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gambar tak bergerak, keluar, log in, log out balik. Tu je. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, sekarang kita nak bincang tentang perkara itu. Cara untuk kita atasi keraguan itu adalah untuk kita selesaikan dengan apa? Dengan kita kembali masukkan keyakinan. Saya namakan dia vaksin. Benda vaksin ni saya dah bincang lama dah sebenarnya. Vaksin ni antara saya ambil falsafahnya ataupun ambil ibrah ataupun ambil pengajaran ataupun tamsil daripada perubatan . Sekarang kita ambil vaksin untuk cegah COVID kan, cegah penyakit berjangkit. Itu dia. Adapun dalam hati ni dia kena ada ubat dia. Ubat dia tidak boleh sikit-sikit yang kecil-kecil biasa. Adapun amalan yang bentuk zahir itu boleh menjadi ubat juga. Adapun ubat yang paling kuat untuk menghilangkan keraguan itu adalah menambahkan keyakinan. Itu dia panggil zikrullah. Zikrullah. Itu dia. Okey. Jadi zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah ni tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, bukan bermakna kita bebas daripada segala bermaksud begini. Anda ingat Allah, kemudian kita jadi tak ada apa-apa masalah. Tu kadang-kadang ada orang, dia kata saya berdosa Ustaz. Anak ragu anak cerita keraguan. Dia berdosa. Dia katalah dia baru berhijrah. Hijrah ni dia baru kembali kepada fitrah. Sepatutnya maksud hijrah sebenarnya kembali kepada fitrah. Itu hijrah. Sepatutnya dia tidak jadi begitu. Allah bagi akal fikiran, dia sepatutnya tak buka aurat. Sepatutnya dia jadi orang yang taat. Sepatutnya jadi orang yang jaga solat. Sepatutnya orang yang sentiasa dengar segala suruhan. Tapi dek kerana dia ni dah lara, dah lalai, dia ni kebendaan, terkena dengan penyakit kebendaan, yakni hubud dunia, cinta dunia, terpengaruh dengan segala pujuk rayu dunia, sedangkan dunia itu amal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian dia sedar satu ketika Allah pilih dia, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin daya dan petunjuk pada siapa yang aku kendaki. Lalu Allah berkendak atas dia, walaupun jahat-jahat dia, nampak perangai tak betul, tiba-tiba Allah pilih dia. Allah pilih dia untuk berubah, tuan-tuan. Bila dia berubah, kemudian dia ragu. Boleh ke Ustaz saya ni? Apa saya nak kena buat Ustaz? Dia ragu.
Dia ragu, dia berfikir lagi kehidupan yang dulu, dia masih terikat-terikat lagi dengan kesan-kesan yang lama. Sebab apa? Sebab begini, sebab dia tak ingat Allah. Itu je ayat dia. Dia masih ada keraguan di dalam kolbunya. Bila ada keraguan dalam kolbu ni, sebab kolbu ni dia akan berbolak-balik. Sebab ada kolbu atau nafsu. Kolbu atau nafsu. Sebab tu kita namakan dia dari kolbu. Jadi nak hilangkan keraguan itu kena kolbu juga. Dia kena kolbu juga. Jadi maknanya apa cara nak hilangkan keraguan itu? Menghilangkan penyakit ragu itu dengan vaksin kolbu. Kena masukkan vaksin dalam kolbu itu. Apa dia? Zikrullah. Kena masukkan zikrullah, tuan-tuan. Jadi zikrullah ini dimasukkan dengan melalui jalan kefahaman. Zikrullah. Itu sebab tu bermulanya zikrullah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa ada yang otak page FB pesan, abaikan apa yang FB nak macam-macam. Memang abaikan pun, tak ikut pun. Roha. Saya tak ikut pun apa yang macam-macam tak. Saya pun tak ikut. Dia tak ada minta apa-apa pun. Dia setting ni auto je. Kita pun tak tahu. Mereka kontrol kan. Tak ada yang kita nak kena ikut. Mereka setakat ni page ni, tak ada nak bayar, tak ada nak ikut otak FB kena pakai apa-apa ke, untuk ad ke, pakai itu booster ke, semua saya tak layan. Tanyalah. Yang jaga ni jatuh tu aswat kita. Tak ada, dia offer lagi ada. Dia offer. Macam star tu, hilang pula. Biarlah. Kita bukan cari star pun. Nak bagi, kita ambil. Tak nak bagi, tak apa. Kan? Nak viral, viral lah. Kalau anda rajin viralkan, silakan. Kalau tak nak, tak apa. Bagi kita, saya bertanggungjawab menggunakan platform yang ada di masjid. Itu tempat utama saya lah menyampaikan kuliah. Kan? Tapi bila Allah tak ada uji masjid, kemudian Allah bagi platform online. Ceramah tetap berjalan. Ceramah tetap berjalan. Itu pun saya mula ceramah ni tuan-tuan di online ni. Bukan sebab PKP tu saya nak online, tak. Sebab datangnya Tuan Haji Yaakob, sahabat masjid. Kalau siapa pernah kenal sahabat masjid. Dan sebelum pun saya online pun dengan saudara Akhi Firdaus. Jadi sahabat masjid ni datang. Ustaz, hari pertama ingat lagi. Hari pertama PKP. Bulan 3. Ustaz, kita buat live Ustaz. Saya rakam. Silalah. Nampak dengan handphone je pun. Dengan handphone orang tu pun orang hebat. Ustaz, buka page Ustaz. Saya pun buka lah. Mula-mula saya live pakai personal. Lepas buka page. Lepas buka page jadi macam ni. Kemudian datang Allah hantar. Lepas tu Allah hantar Tuan Aswad kita nak berjihad di jalan Allah Ta'ala. Datang. Kemudian jadi pakai basic je. Tak ada pakai yang tak ada pakai style otak-otak je. Tak ada. Kita basic. Rare. Kan yang original tu kan mahal. Rare lah. Setakat mana yang Allah bagi, silakan. Sebab tu siapa yang dapat lah. Sebab tu saya transfer ke dalam kontak penuntut ARF. Saya transfer ke dalam ARF. Itu pun tengok juga tak ramai juga yang nak respon aktif. Sebab apa? Wallahualam. Bab ilmu ni kita tak boleh nak paksa orang. Bab ilmu ni dia datang dari kolbu sendiri. Sebab apa? Dia kena hilangkan ragu tadi. Bila keraguan dia hilang, datanglah ilmu yang sepenuhnya. Sebenarnya tuan-tuan, sebelum kita nak menuntut ilmu, dia kena hilangkan ragu dulu. Ragu tu kena ilmu juga. Katalah nak menuntut ilmu tentang Allah. Sebab dengan Allah ni, dia bukan dengan kita fikir-fikir gitu, tidak. Dia bukan fikir-fikir tuan-tuan. Dengan Allah ni, dia dengan zikir. Ini kefahaman. Nak faham itu dari hati yang jelas. Sebab itu kalau kita lihat, surah Al-Alaq ayat 1. Iqra', bacalah tuan-tuan. Allah mulakan bacalah. Allah tak suruh kul. Kul, sebutlah. Kul, sebutlah. Sebutlah. Bukan sebutlah. Kalau sebut ni tanpa ilmu, tak apa boleh sebut. Berapa orang yang sebut tanpa ilmu? Tu dia. Tapi sebut bila baca ni dia kena ada satu kaedah, dia panggil observe. Bila observe ni, dia kena buat satu kajian. Observation ni dia kena ada kajian.
dia kena ada kajian, dia kena ada penelitian. Sebab tu qara'a itu bacalah. Bacalah. Jadi syarat pertama, nak hilangkan keraguan, anda kena observe. Observe. Buat satu observation, satu pemerhatian. Afala yatafakkarun? Afala yatafakkarun? Satu pemerhatian. Satu pemerhatian. Jadi satu pemerhatian terhadap apa? Ini cara nak hilangkan keraguan. Cara nak hilangkan keraguan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik. Jadi salah satu cara dan itulah satu-satunya cara untuk hilangkan keraguan itu adalah bacalah. Bacalah. Tengoklah. Tak nampak ke? You dulu macam mana, sekarang macam mana? Contoh yang hidup dalam keadaan perubahan ni. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Bacalah, tengoklah kedudukan hidup sekarang. Dulu dengan sekarang. Buat comparison. Buat perbandingan. Buat observation. Macam mana hidup tanpa Allah dengan Allah. Tapi biasalah bila kita dah nak berubah ni tuan-tuan. Keraguan ni sebab kita begini. Anda distract. Anda terganggu dengan keadaan, perasaan, keadaan. Sebab anda datang dari satu keadaan yang dah collapse. Sebab tu berubah, jangan tunggu rebah. Tuan-tuan, sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Berubah, jangan tunggu rebah. Dah rebah, itu boleh berubah tapi payah. Sebab tu yang kata payah-payah ni Ustaz. Sebab dia dan rebah dan tersungkur. Dia sempat luka. Dia sempat jatuh. Sebab itu tuan-tuan, belajar sebelum jadi buat kesilapan. Sebab tu kewajipan belajar itu mengatasi amalan. Nampak tidak? Berubah sebelum berubah. Jadi buat comparison. Buat tengok kehidupan anda sekarang dengan dulu macam mana. Buat comparison. Allah suruh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, mana nikmat aku. Allah bagi tahu. Kau baca, tengok kejadian. Kau tengok dulu kau dengan sekarang macam mana. Tengok kehidupan kamu sekarang. Sebab tu saya kata dalam grup, tolong bagi respon. Saya nak tengok. Sebab anda jangan menganggapi bahawa, oh, tak ada apa-apa perubahan. Anda tak kesan. Anda tak boleh baca perubahan. Itu satu kerugian yang amat besar. Sedangkan anda dah mula berubah sebenarnya. Dulu marah-marah contoh. Dulu hidup kelam kabut, sekarang dah jadi okey. Dah jadi boleh consider, apa orang kata? Consider tenang. Walaupun ada masalah. Ini yang ramai kadang-kadang gagal. Ragu. Dia ragu sebab, Ustaz, saya dah jatuh ni Ustaz, boleh ke dapat balik? Tu keraguan. Saya dah pernah bercerai. Saya dah pernah hancur hidup saya. Sekarang duit saya dah tak ada. Macam mana ni Ustaz? Nampak tidak? Ragu kat situ. Sedangkan dia ragu tu sebab keadaan dia. Bukan sebab dia ni. Walhal, sebab dia ragu itulah dia jatuh. Tuan-tuan, amalan usaha tak ada ertinya dengan keraguan. Usaha banyak, ragu pun banyak. Ada orang dia cari duit sebab takut habis. Cari duit sebab takut habis, ragu, rezeki tak cukup. Ada orang kahwin sebab takut nanti orang kata tak laku. Ada orang kahwin sebab takut nanti lelaki tu nanti orang lain ambil. Dia takut. Sebelum hilang ni baik aku ambil. Dia takut. Bila dia takut, dia nak dapatkan dengan takut. Berapa ramai orang nak dapatkan dunia dengan takut. Takut tak dapat. Bila takut tak dapat, dia buat macam-macam lah dekat. Kalau katalah pasangan. Aku kena dapatkan dia macam-macam. Dia kena tarik perhatian. Dia kena tarikkan supaya orang nampak dia. Tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala bermaksud mula dulu dengan ragu. Anda dapat dunia dengan keadaan takut.
Takut tak dapat pasangan. Jadi kelang kabut nak cari pasangan. Bila dapat, takut hilang. Layan suami sebab takut hilang suami. Bukan takut hilang Allah. Ini. Jadi, recall balik. Tengok balik. Ya Allah. Butanya aku dalam melihat kehidupan ni. Sekarang ni aku lebih better, much better than before. Tuan-tuan, sidang jemaah dimulakan Allah Ta'ala. Sebab itu sekarang, banyak kan dia panggil merenung. Itu tafakur. Renung, zikrullah ni, kita kena banyak merenung, tafakur. Kita banyak buat satu digest. Kita kena buat satu penelitian. Tuan-tuan, sidang jemaah dimulakan Allah Ta'ala. Memang, bila kita berubah, banyak kesan-kesan daripada perubahan kita itu, daripada kesan-kesan kejatuhan, kesan-kesan kesakitan, kesan-kesan itu banyak. Masih belum selesai. Anda jangan expect anda berubah terus-terus. Yes. Itu sebab kejahilan anda semua. Kejahilan kita itu menyebabkan ada kesan-kesan yang ditinggalkan. Jadi kesan-kesan itu kena diselesaikan dengan kembali yakin dengan Allah. Nampak ni nak? Kembali yakin dengan Allah. Sebab itu Allah jatuhkan. Allah sungkurkan. Kemudian macam mana ni Ustaz ragu? Ragu tu sebab tiada keyakinan. Sebab kita biasa hidup dengan keraguan. Dah biasa hidup dengan keraguan. Apa maksud keraguan? Mesti kena ada benda. Mesti kena ada pasangan. Mesti kena ada duit. Mesti kena ada rupa. Mesti kena ada harta. Mesti kena ada dunia. Mesti kena ada. Mesti kena ada. Mesti kena ada. Bila tak ada jadi lemah. Banyak kesan atau banyak bekas-bekas. X ni banyak. X bekas kawan dengan syaitan. X syaitan. Siapa kawan kau dulu? Kawan aku X syaitan. Dia kadang-kadang datang balik. Kawan banyak. Kawan X syaitan banyak. X iblis banyak. Macam-macam X. Allahu Akbar. Macam-macam X. Nak lepaskan X ni yang payah ni. Kalau Ustaz, X saya datang balik Ustaz. Apa X kamu? Saka. Allah. Itu jadi ragu tu. Dia bukan sebab Allah tu. Sebab kesan-kesan tu banyak. X jahil. Allah Ustaz. X kejahilan. X kejahilan datang. Jadi bila X tu datang, anda kena buang bekas tu. Bekas tu dah kotor. Nampak tak? Bekas. Nama pun bekas. Bekas keraguan ni penuh dengan kekotoran. Bekas keraguan penuh dengan kerosakan. Dah jadi bekas. Campaklah jauh-jauh. Renung. Tak boleh nak move on. Dah ada keluarga. Ni ada X pula ni. X keluarga. Ramai kadang inbox saya. Dah ada keluarga pun masih dengan X lagi. Masih lagi konon-konon nak berfamily lagi. Awak dah ada keluarga baru. Awak dah ada suami baru. Awak dah ada isteri baru. Ada seorang tu nak X tak boleh move on dengan girlfriend dia. Ex-girlfriend. Seorang isteri ni. Ni kisah benar. Ni saya cerita lah. Tapi isteri dia bagus. Sebab dia apa? Tak apa dah Ustaz. Saya berubah diri saya Ustaz. Allah, saya cakap Masya Allah, innalillah. Cakap puan teruskan semangat. Teruskan. Ada ke tak boleh move on dengan ex-girlfriend dia? Allah Akbar. Pun ada. Macam-macam pesen tuan-tuan. Banyak X. Nama pun X. Bila X pangkah. Jangan dah. Bila dia X. Kenapa orang kata X Tuan-tuan cuba kenapa X? Maknanya mamnuk. Jangan dah. Jangan nak jeling-jeling ke. Jangan nak together ke. Janganlah. Sebab tu antara syarat taubat itu adalah membenci X. Benci dengan keadaan dulu kamu. Ada benci tak? Tak benci pun. Sedih ke ada? Sedihnya Ustaz. Patutnya benci. Bencilah. X. Sebab tu antara syarat taubat benci untuk kembali kepada kejahilan. Benci keadaan dulu. Kena benci. Itu syarat taubat. Ni cerita dia. Nama pun pangkah. Anak-anak biarlah. Anak-anak bukannya terputus pun. Kan? Ni kawan family. Kalau kawan-kawan X. Alamak ni X dululah kawan-kawan jahil aku. Potong je. Tuan-tuan. X ini kena diselesaikan dengan la. Jangan lagi balik. Jangan lagi. Faham? X saya tak boleh tak. X saya tak jadi.
excited E depan. Ini X kan. Bila X bekas ni kan orang kata X. E, X. Pangkah. Kita banyak X. Itu X kita banyak. Banyak X. Sebab tu ragu. Yang ragu tu X. Itu je cara dia. Jangan. Ajak X dengan kuliah tak apa. Tuan Aswad. Tu tak apa. Tapi nanti kan dia tokosan juga. Ajak Aswad. Kan. Bila X dengan kuliah, nanti kan dia tulah saya dulu. Kalau mula. Tapi boleh. Sebab kalau dia sedar. Kalau saya dulu ada ilmu, saya tak buat awak macam tu. Kamu mula pula. Yelah. Mula pula. Pening pula kawan kan. Itu dibenarkan. Kalau kita sebut, kalau dulu saya menuntut ilmu, saya tak jadi macam ni. Itu dibenarkan. Dalam bab penyesalan dipanggil. Benci kejahilan dulu. Benci sebab kejatuhan. Tuan-tuan, antara sebab kita payah nak move on, sebab kita tak benci apa yang menjatuhkan kita. Kita bukan nak mengatakan, dia panggil apa? Nak wujud kebencian, tidak. Tetapi kita nak wujudkan satu sifat. Kita tahu benda tu menjatuhkan kita. Kenapa kita masih suka? Jangan. Ingat, itu keraguan. Jangan dah. Tak boleh. Tak boleh lah. Tempat dulu. Ini dulu. Saya pergi sini ni. Dulu. Ingat tempat ni lah aku pergi dulu. Tak payah dah. Dulu tak ada. U-turn. Patah balik. Move. Hijrah. Keluar. Ya. Bukan sekadar jangan diingat, dibenci. Aku tak nak macam tu. Benci. Jadi renung. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna nak menghilangkan ragu itu mestilah dengan qalbu. Nak hilangkan ragu dengan qalbu. Qalbu itu zikrullah. Zikrullah. Zikrullah itu dengan ingat Allah. Ya, sebab itu sekarang ni kita fokus kembali kepada projek pembangunan lebuh raya ke syurga. Pelan tindakan perancangan pahala. Sekarang ni sesiapa yang nak dapatkan keyakinan kembali, maka kita kena buat satu dia panggil penelitian. Ini yatafakkarun. Dan ingat, dunia ni barang benci sebenarnya. Dunia ni bukan tempat. Dia yang menarik kita. Dunia lah yang menghilangkan nikmat akhirat. Kerana harta lah hilang nikmat pahala. Kerana manusia lah hilang nikmat cinta Allah. Hilang. Sedih. Kerana cinta manusia. Dia lupa nak merasai nikmat cinta Allah. Dia sedih. Tak dapat manusia, saya ditinggalkan manusia, saya give up. Dihina oleh manusia. Dibuang oleh manusia. Sedih. Allah tak pernah buang. Tapi sebab kerana lama benar duduk dengan manusia, lama benar tenggelam dengan manusia, dia lupa. Cinta itu sebenarnya tak ada pada manusia. Cinta ada pada Allah. Tapi kerana dunia lah yang menyebabkan kita hilang nikmat dengan akhirat. Hilang. Sebab dunia lah, tuan-tuan. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin meletakkan halangan pertama yang utama itu dunia. Dunia, tuan-tuan. Nampak? Allahumma salli ala. Dunia. Dia tidak boleh letak, kita kena ambil juga dunia. Dunia ni boleh kita gunakan untuk pahala. Dunia ni boleh kita, lain sekali, dunia gunakan kita. Patutnya kita gunakan dunia. Dunia ni kita gunakan. Dunia kita gunakan. Dunia kita gunakan. Lain sekali, dunia gunakan kita. Dunia ni alat. Dunia ni alat. Lain sekali, kita diperalat. Senjata makan tuan. Jadi caranya adalah kita kena benci. Tuan-tuan, benci ni maksudnya apa?
Pedang tuan-tuan, pedang. Anda boleh rasa seronok ke dengan pedang tu? Dengan pisau tu? Tak takut ke? Tak takut kena luka? Mestilah. Itu maksud dia takut. Dia benci bahawa dia boleh merosakkan diri dia. Dunia boleh merosakkan diri dia. Sebab tu lepas ni, jangan ambil dengan seronok. Ambil dengan benci. Ni bahasa dia. Ambil dengan benci. Besok saya cerita. Dalam kelas ARF, besok saya cerita. Dalam bab pembangunan fasa sidik. Ni soul, jiwa. Tuan-tuan, dalam jiwa tak boleh ada dua cinta. Dalam jiwa tak boleh dua cinta. Tak ada dua rongga dalam satu masa. Ni ulama tasawuf kata. Tidak boleh ada dua cinta. Cinta dunia, cinta akhirat. Tak boleh. Jadi satu saja cinta. Cinta Allah, cinta akhirat. Jadi kalau kita nak fokus syurga, kita nak fokus kepada pembangunan kitanya gerak kerja ke syurga, anda kena korbankan dunia. Bila nak korbankan dunia, anda tidak boleh suka dia. Kalau anda suka dunia, macam mana anda nak korbankan dia? Anda suka tidur, macam mana nak korbankan tidur? Anda suka duit, macam mana nak korbankan jadi pahala? Tak. Suka isteri, sama lah. Suka isteri, macam mana nak korbankan isteri jadi pahala? Itu dia ayat dia. Maksudnya, sayang sangat, sangat nafsu, nak tegur tak boleh. Nak cakap tak boleh. Nak didik tak boleh. Takut. Lain sekali, sebab boleh. Isteri jadi sebab boleh. Sebab boleh. Nak tegur tak boleh. Suka, tengok macam bagus. Alah, hai sayang tengok. Alah, baguslah kamu ni. Alah, baguslah kamu ni. Sebab boleh. Alah, kita jadi isteri sebab boleh. Sebab sepatutnya tak boleh. Mamnuk lah kan. Jangan expose sangat. Jangan keluar sangat. Kena banyak jangan kat isteri ni. Nabi dah bagi tahu dah. Fitnah kan. Tapi sayang, susah nak korbankan. Isteri pula susah nak korbankan diri daripada terdedah dengan dunia. Kan? Dalam sikit terkorban. Tu dia. Sebab tu ulama dalam bab pengajian dunia ni, pandang dunia dengan benci. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala kata, pandang dunia dengan benci tuan-tuan. Pandang dunia dengan benci. Tuan-tuan, sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Korbankan dunia. Itu bukan dengan bergaduh dengan dia. Orang yang korbankan dunia demi kemaslahatan agama, demi untuk kerja akhirat, dunia ni akan bahagia. Orang yang korbankan akhirat demi kemaslahatan dunia, korbankan pahala, korbankan taat, korbankan suami, korbankan demi nak jaga apa yang dia nak, dunia dia akan sengsara. Akhirat langsung tak ada. Habis. Sebab tu orang yang berubah, dia rasa kosong, tak ada apa. Sebab apa? Dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Kosong. Zero. Orang yang berusaha untuk pergi kepada syurga, dia fokus kepada akhirat. Dah tak percaya gombalan laki-laki dunia. Gombalan tu apa tu? Sebab tu pada peringkat awal, Ustaz ni tak suka perempuan. Bukan tak suka. Itulah dia, pandang dengan pandangan yang ulama pandang. Bila kita benci tengok, kita tak ada suka tengok. Kalau suka tengok, seronok tengok perempuan ni. Seronok juga. Iyalah. Dah lah. Hubbus syahwat. Dah lah perempuan ni syahwat. Bila kita suka, lagilah tuan-tuan. Kita suka dengan isteri kita lah. Sukalah dengan yang halal. Suka pula, suka tengok dia jadi orang yang taat. Bukan suka tengok, sukalah kamu ni cegah. Sukalah kamu ni pandai cari duit. Sukalah kamu ni pandai cakap dengan lelaki. Pandailah. Bagusnya kamu ni. Tu dia. Pergi menggalakkan isteri jadi murah. Wahai lelaki, jangan buat isteri jadi murah. Mahalkan isteri. Mahalkan isteri lah. Allah. Ada kerengga. Jangan buat isteri jadi murah. Barang mahal tuan-tuan. Barang mahal ni, turun kat highway, semua kena escort. Orang nak tengok pun susah. Nak berhenti pun tak boleh. Barang mahal.
Semua ada escort, squad, semua turun. Siap marah lagi kalau keluar tak bagi tahu. Ni apa ni? Report. Kalau Sultan turun. SB tak datang ikut. Special branch tak turun. Kena report. Benda penting. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita. Anda biar. Biar je tengok macam tu. Tak benci dengan keadaan itu. Suka pula. Sebab tu saya tekankan contoh mananya ada XX tu kan. Saya cakap, kenapa tak boleh Ustaz? Suami tak suka. Mana ada dah suami ni suka? Ada suami. Isi-isi. Kalau suka memang pelik baik ajaib lah. Kalau saya listkan suami kat dunia ni, mana ada suami suka? Yang suka tu yang gila je. Kelat-kelat dia. Yang suami yang suka tu muka kelat dia. Saya tahu lelaki. Benda yang Nabi dah bagi tahu dah. Buat suami suka. Sama juga. Tak suka. Habis suka tu kenapa? Sebab dia dah tertipu dengan nafsu. Dia ragu tadi. Dia ragu. Allah Akbar. Mana ada suka? Laki yang normal. Dia tak suka. Perempuan ni berhubung dengan laki sana. Berhubung dengan laki sini. Keluar sana. Perhatian lelaki. Yang normal tak suka. Sebab itu cari jalan. Mahalkan balik. Itu cara dia. Memang saya akan tunjukkan cara ini. Saya bagi tahu. Sebab tu saya tegur tentang XX tu. Saya akan tunjukkan cara dia. Mahalkan. Awak ada suami. Mahalkan balik. Awak dah ada isteri. Jaga. Lemahnya. Sebab apa lemah? Sebab apa macam tu sekarang Puan Nur Hasan? Sebab tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Ustaz, saya selalu masuk dalam mimpi channel Ustaz, hati masih kotor. Ya. Puan Iris Bunga Sofia, hati-hati. Macam mana benda yang dah haram? Dah haram kan? X ke halal? X tu halal ke haram dah? Haram kan? Macam mana yang haram boleh masuk dalam yang halal? Masuk itu mimpi-mimpi yang haram. Kenapa? Bersihkan hati. Bersihkan hati dengan apa? Renung. Sekarang ni dengan dulu macam mana? Kalau kata dulu tu lebih baik pada sekarang, patah balik dengan lama. Pergi. Puan Iris. Kena tetap. Itu namanya kena yakin. Yakin ni benda tetap. Kena renung. Renung dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan perempuan pula, dia kena selesa dengan halangan. Ada perempuan, sebab apa kadang-kadang lelaki tak boleh halang isteri? Sebab dia tak selesa. Dia tak selesa dengan halangan. Perempuan yang baik, itu dia selesa dengan halangan suami. Dia seronok dengan larangan suami. Ada isteri tak suka. Alang-alang nak ni payah, itu payah. Come on abang, ini zaman moden lah bang. Allah Akbar, ini zaman moden lah bang. Payah, itu payah, ni payah. Dia isteri kena suka. Diri dikawal. Dalam kawalan. Allahumma salli ala Muhammad. Cara nak hilangkan itu ada sebab benci. Sebab tu cakap. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan, tak ada keraguan. Bila tak ada keraguan, itu mulakan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah diletakkan jadi ayat yang kedua, kemudian surah Fatihah ayat yang pertama. Tapi wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabb. Itu wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum nak baca Quran, sebenarnya nak hilangkan keraguan dulu. Yang ini kena kenal Allah dulu. Bila kena kenal Allah, anda kena rasa, kena yakin dengan sekarang hidup lebih baik dari dulu. Bila anda dah mula dekat dengan Allah, taat pada lelaki yang lepas nikah kan Ustaz? Of course. Mana ada taat sebelum nikah? Itu bukan taat, itu maksiat. Mana ada? Tak ada. Mana ada taat sebelum nikah? Oh, sebelum nikah dia arah-arahkan dia. Mana boleh? Itu maksiat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Hilangkan keraguan, renung. Sekarang lebih baik daripada dulu. Sesiapa yang niat nak berubah kepada Allah, pastikan dia cakap begitu. Sekarang lebih baik daripada dulu. Sekarang lebih baik daripada dulu.
Jangan sampai anda tak mampu merasakan cinta Allah. Jangan sampai, tuan-tuan. Jangan sampai kerana kekecewaan dunia lupa bahawa sekarang lebih baik. Bila nak tahu lebih baik macam mana, anda dah mula lebih selalu dengan ceramah macam ni, nampak? Allah letakkan pula dalam golongan ada yang mengingatkan. Lepas tu kemudian daripada tak tutup aurat, dah tutup aurat. Daripada jarang selawat, dah selawat. Dah mula jarang cakap pasal Allah, cakap pasal Allah. Itu lebih baik lah tu. Dah lebih baik lah. Tak, suami dapat bahagia. Bukan dapat bahagia lagi dah, puan fasya-fasya. Dapat syurga. Masuklah pintu mana yang kamu nak masuk. Mak ayah pun dapat tempias. Berusaha cari jodoh macam mana, Ustaz? Pertama, kena tahu. Zulhelmi, cari jodoh dengan Allah. Macam mana maksud dengan Allah? Dengan kriteria yang Allah nak. Allah suruh cari agama, Nabi kata. Jadi cari agama, maka jumpalah jodoh. Usaha cari agama, maka jumpalah jodoh. Tapi jangan cari jodoh dalam kelas agama pula. Ada pula pesen cari jodoh dalam kelas agama. Orang suruh cari agama, dia pergi cari cari manusia. Dia terjeling-jeling, tertengok-tengok. Mentang lah dalam ni semuanya bakal-bakal wanita solehah. Dia pun kata, ni dalam ni ada wanita solehah ni. Janti dulu, silap-silap. Dia banyak, solehah tak ada. Niat cari agama. Nabi dah bagi dah, cari agama. Cari agama. Bila cari agama, insya-Allah jumpalah pasangan yang akan melengkapkan agama kita. Usahalah cari agama, jumpalah jodohnya nanti. Ni cari jodoh je, tak jumpa agama, jadi bodoh nanti kan. Diperbodohkan oleh jodoh tu nanti. Cari agama, selesai masalah. Cari agama, jumpalah nanti pasangannya. Ini masuk ke agama, cari pasangannya. Cari janda pun boleh juga. Masuk ke agama, cari janda. Manalah janda-janda yang kesepian yang aku nak tolong ni. Niat dah salah lah. Betul, sebab tu saya selalu cakap, niat, pembetulkan niat. Macam-macam pesen niat ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala. Sama juga orang yang nak berubah. Ustaz, saya nak cari suami saya balik. Cari agama. InsyaAllah suami tu akan datang balik. Orang yang bawa agama, dia takkan hilang dunia. Orang yang bawa agama, dia takkan hilang dunia. Wallahi. Dunia akan datang balik pada dia. Sehinggalah ditakdirkan, katalah dia cari agama, sehingga kan lepas bercerai, dia cari agama balik. InsyaAllah. Allah datangkan pasangan yang lebih baik, yang pernah hilang satu ketika dahulu. Allah hilangkan. Allah hilangkan. Itulah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cari agama. Allah. Adakah keraguan ini datang pada Allah mengganggu tasfik syahadah kita? Baik, Puan Zubaidah. Keraguan ni kalau dibiarkan memang dia akan mengganggu tasfik syahadah. Sebab keraguan lama-lama dia akan hilangkan keyakinan. Itu yang bahaya. Bila hilang keyakinan, dia akan merosakkan, dia akan jadi fasik. Sebab bila hilang keyakinan, bila datang ujian, dia akan beralih kepada keadaan. Itu bahaya. Ragu ni ada. Dia tak rawat ragu ni dengan ilmu dan melihat, mengkaji. Sebab tu ilmu kajian kehidupan, banyak kajian. Kajian merenung kejadian manusia, kejadian alam, kejadian kehidupan, kejadian rumah tangga. Sebab nak hilangkan ragu. Okey. Ni kalau dia tak hilangkan ragu, contoh, orang yang dengan dunia, dia tak cari keyakinan ni, dia cari kebendaan. Bila kebendaan, Allah uji penceraian, Allah uji kesusahan, Allah uji kejatuhan. Apa dia cakap? Dia akan salahkan Allah. Dia mula kata hidup tak adil. Dia kata diri dia hina. Dia kata dia mula akan menyalahkan. Bila menyalahkan iman. Last kali dia kata apa? Tak guna aku jadi Islam. Kan? Lebih baik aku keluar daripada Islam. Jangan main-main. Dia punya kesannya panjang. Sebab itu, Iblis dia tak suruh kita keluar agama. Dia tak kata kita yang mana nak menuntun kuliah ke, yang dah pergi masjid, yang baca Quran, semua dah beramal. Iblis takkan suruh berhenti amal. Tapi Iblis akan buat kita banyak keraguan. Dia akan timbulkan persoalan-persoalan yang masih belum selesai. Bila soalan tu timbul, tak selesai kan, tengok nanti. Bila datang masalah tu balik, dia mula hilang keyakinan.
Dia boleh hilang kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Memang boleh mengganggu. Walaupun tak mengganggu secara direct, tapi lambat laun bila masa itu sampai, hancur berderai. Pum, hilang terus. Hati-hati. Lepas tu iman ni dia kena jazam, dia kena putus. Jelas, dia kena jelas, jazam, putus. Atau panggil apa, jazam tu. Itu dia nama syadid. Bab iman dia kena syadid, dia tidak boleh berubah-ubah. Okey. Jadi sedang iman yang mulakan Allah SWT. Jadi cukuplah kiranya dalam pengisian kita pada pagi ni, fitness kolbu ni, supaya hati kita ni tahu dah persoalan itu. Apa dia? Ragu tadi. Tahu dah cara nak selesaikan dia. Itu kembali kepada Allah dengan penghayatan sebenar. Buat comparison, buat perbandingan. Mana yang dah berubah tu, tolong buat perbandingan. Sebab tu saya selalu tanya, apa perbandingan? Apa perbandingan? Apa perbandingan? Memang dia kena tegas. Betul tu, Sofia Adura. Dia kena tegas. Dia ni, keraguan hanya hilang dengan ketegasan. Sebab tu kena tegas. Ragu ni tak boleh nak 50-50. Dia kena tegas. Yes or no? Yes or no? Talbis Iblis licik Ustaz. Ya, Nurlis. Licik tapi takkan boleh makan dengan orang yang tegas. Orang tegas, orang yang ikhlas. Orang ikhlas, orang tu tegas sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa intention. Dia tak ada apa-apa kepentingan pada orang. Dia tak ada nak ambil perhatian orang. Dia tak ada nak harap orang sara dia. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kena kembalikan, buat perbandingan. Yang mana berubah, buat perbandingan. Sekarang lebih baik daripada dulu. Ya Allah, sekarang lebih baik daripada dulu. Ya Allah, ya Allah, aku yakin. Aku yakin, sebut dengan ilmu, aku yakin. Apa yang kau telah jalankan hari ini lebih baik daripada dulu. Ustaz, saya dapat keyakinan yang ada depan mata Ibnu. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nombor telefon apa? Boleh PM saya. Depan mata. Apa tu Ibnu? Share dalam kuliah nanti, dalam grup ARF. Dia, kalau keyakinan dapat depan mata, itu dia panggil Ainul Yakin. Ainul Yakin. Siapa yang mula dapat depan mata tengok, dia panggil Ainul Yakin. Ainul mata dan mata hati terbuka. Terbuka mata hati. Itu panggil Ainul Yakin. InsyaAllah jika anda boleh konsisten dengan itu, dengan satu saja Allah tunjuk itu, kemudian anda pegang betul-betul, InsyaAllah dia akan pergi ke tahapan Hakul Yakin. Kalau anda benar-benar istiqamah dalam Ainul Yakin itu, dia akan bawa kepada Hakul Yakin. Hakul Yakin itu tanpa lagi berdolak dalih. InsyaAllah. Dia cakap hal dunia ni, bab-bab masalah ni dia cantah gitu dia. Pak gitu dia. Dia tak heran. Tak ada benda. Itu jadi tegas tadi. Pak Mak Razak ni, daripada itu hari lagi saya nak tanya ni. Berapa lama dah Ustaz ragu tu? Ragu dengan sebab apa Ustaz? Senyum sikit. Hebat ni. Tanya soalan, bila berani tanya, berani. Dah tu, Tuan Mak Razak. Ragu tu apa? Kalau tahu apa yang saya ragu, lelaikanlah apa keraguan saya. Bila dah boleh tahu apa yang berada dalam kolbu, maknanya Tuan Mak Razak hebatlah. Okey, sekarang bantu hilangkan keraguan saya. Kalau dah boleh tanya berapa lama dah Ustaz ragu tu, maksudnya tahulah. Sekarang tak perlulah. Yang bertanya lebih tahu daripada orang yang bercakap. Betul tak? Silaplah. Tanya soalan rasa depan, berani tanya depan-depan, kita berani berdepan. Sekarang, selesaikan keraguan saya. Selesaikan. Sebab tu jangan, bab-bab kolbu jangan buat main. Jangan buat main bab-bab kolbu. Kalau tak tahu, lebih baik diam. Saya tak tahu background Tuan Razak siapa. Saya anggap orang-orang hebat dia. Yang dengar ni orang-orang hebat, tapi jangan tunjuk hebat. Jangan tunjuk hebat. Allah Maha hebat. Saya bukan nak tunjuk hebat. Okey. Saya buat platform ni untuk bagi peluang. Siapa yang tak tahu nak ambil tahu. Bukan platform untuk kita tunjuk hebat. Kalau nak tunjuk hebat, kita berdepan-depan-depan. Lebih baik. Tak guna syarah sikit-sikit ke sini. Kita bentang depan-depan, jumpa. Tak payah online-online gini. Okey. Nabi SAW kurang ketawa. Nabi banyak lebih serius.
Riwayat banyak mengatakan Nabi banyak sirih daripada senyum, ketawa. Walaupun muka Nabi manis. Okey. Jangan nanti kita buka X-file. Jumpa saya tanya X-file dulu. Saya tanya isteri berapa, anak berapa, hidup macam mana. Baru kita boleh berdebat, baru boleh kita bincang. Saya tanya dulu, isteri macam mana? Tak ada lagi, cari. Saya so, kalau tak ada isteri saya cari. Minta Allah Ta'ala. Dah ada isteri baru jumpa. Macam mana kita tengok? Tu cara dia. Tu cara dia. Sebab tu Nabi berdoa, pada doa tu Nabi dah bagi hint dah. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Ya Tuan Mak Razak tak. Sebab tanya soalan, Ustaz dah berapa lama ragu. Bila tanya soalan, saya tanya balik. Itu maksud dia. Dah. Saya pun tak tanya, Tuan Razak berapa lama ragu. Tak. Saya menyampaikan kuliah ni, saya sampai apa yang sepatut saya sampaikan. Saya bukan nak kata nak claim, yang semua ni, semua ragu dalam ni. Saya tak cakap macam tu. Tapi diri sendiri yang mengaku, Alhamdulillah. Kita biar sendiri yang mengaku. Jangan kita buat satu kenyataan yang berpihak pada orang. Jangan. Orang ni ragu ni, jangan. Kita tak tahu keadaan dia, kita tak tahu dia ada apa. Dan saya pun tak boleh ragui Tuan Razak. Saya tak tahu Tuan Mak Razak ada apa. Mungkin lebih hebat dari saya. Wallahualam. Sebab tu saya tak boleh nak underestimate siapa saja yang mendengar dalam ini. Sebab ada Allah ni, dia punya kehebatan dia luar jangkaan. Tak boleh nak jangka. Tuan-tuan, buka cerita Talut. Raja Talut, Nabi Daud AS. Jalut dibunuh dengan batu dia, kena lestik, tuan. Nabi Daud bunuh Raja Jalut, tuan. Dengan lestik, dengan batu je, mati, tuan. Jadi kita tak boleh, hidup kita ni tak boleh, tak tahu dia tu ada senjata apa. Sebab tu hidup jangan tes. Lagi kalau dia ada Allah. Dia ada Allah, tuan, jangan buat main. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Khair. Baik, jadi sedangnya Muhammad Allah, saya kira cukup setakat tu juga. Setakat tu tak apa. Kita berbincang, tak ada masalah. Yang nak tiba nak ni pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasalah tu, dalam pentas terbuka memang macam tu. Saya pun tak ada masalah. Cuma setiap apa tu kita akan bertanggungjawab lah dengan apa yang kita lakukan. Itu saja. Kita akan bertanggungjawab. Macam saya bawa ilmu macam ni, saya kena bertanggungjawab apa yang dibawa. Saya bukan saja sekadar nak wujudkan satu kontroversi, provokasi. Islam itu merungkai keraguan. Okey, kita merungkai keraguan, menambahkan keyakinan. Itu saja. Khair, insya-Allah. Saya kira cukup setakat dulu. Mohon maaf. Tuan Razak, maaf saya terlajak kata ke. Dan kepada semua, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Bertemu kita pada malam ini, insyaAllah. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.